berbalik kepada tim Malaysia sekarang ni, pada masa sekarang ni, semasa recording ni, tim Malaysia berada di tangga ke-7. Which is not bad. Boleh tahan. Jadi apakah strategi Fairuz dan juga rakan sepasukan Fairuz untuk 5 race seterusnya, yang seterusnya 22 hari bulan di South Africa. Jadi 5 race lagi, apa strategi dia? Kita buat banyak kita kolektif banyak data kerana pada tahun ni kereta A1, kereta baru Ferrari, enjin Ferrari dan chassis yang baru. Jadi tak sama dengan kereta A1 pada tahun lepas. Setting, setup dia semua agak berbeza. Jadi every race yang kita race, kita mempelajari benda yang baru yang kita boleh taruh setup kat kereta tu supaya boleh pergi lebih cepat lah, lebih laju. Jadi kalau kita tengok South Africa ni, track yang lain pula. Because last year kita berlumba di Lita Durban, iaitu street circuit. Di Karami adalah proper circuit, iaitu circuit Formula 1 pada dulu lah, masa early 90s. Okay. So saya tak pernah pergi track ke situ, tapi dengan adanya simulator A1 GP di Italy, base di Italy, jadi saya akan pergi ke sana untuk mempelajari track menggunakan simulator. Daripada simulator tu kita boleh taruh setting apa kita nak. So kenapa tak pergi ke track tu terus? Because it's very competitive, because there is the rules. So kalau kita tengok workshop A1 tu pun dekat Silverstone, semua team base kat situ juga. So team tu tak boleh bawa balik kereta tu buat benda yang mereka nak buat. Semua kena buat sekali. Yang penting, that's why kita kena banyak buat R&D research with the new team, because kalau kita tengok tim lain dah banyak develop. Kita pun kena maknanya kita tim bukan saja race day, tapi homework dia pun banyak lah. Kerja rumah dia banyak lah. Homework dia banyak untuk for engineer and the driver. The most important also kita nak kereta yang reliable. Okay. Lepas tu Fairuz saya sebut mengenai Lita tadi. Lita yang mana satu favourite Fairuz? Saya so in my list lah, saya suka Spa, Monaco, Macau bila saya berlumba. Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps. Of course home track Sepang. Banyak Lita lagi yang saya suka, tapi saya rasa Macau is the most fun track to drive. Tetapi yang mana satu yang paling teknikal? Yang paling sukar? Yang paling sukar saya rasa Spa yang paling suka, kerana tracknya dekat dengan 7 km. So track kalau kita qualify tu, kalau kita ada 30 minit, satu lap tu dah dekat 2 minit. Ya, dan you boleh buat 3 lap saja kan maksimum. Maybe 3 lap ya. Termasuk keluar buat setup change. So you tak boleh orang cakap buat kesilapan. Kalau first corner tu you buat kesilapan, lepas tu the next corner you gain, you still time masa terlalu terhad lah. Jadi you kena really tidy your driving. The first corner, the sector time you kena gain, second sector without making any mistake. So of course you need to push, tapi that's why it require a lot of discipline, and you need to be a lot more patient, because sometimes you ada tayar baru, you tahu kereta tu banyak grip. So you try to be greedy, to push more, gain so much speed, then you start to lose, then you lost so much time. So that's all. Tapi itu semua part of driver punya intuition lah kan. Kita nak tahu oversteer, understeer, apa yang kita punya feedback kepada tim. Okey, lepas tu saya nak balik kepada F1. Jadi pada pendapat Fairuz, adakah dalam kelas Fairuz, F1 tu adakah ia pinnacle ataupun puncak kerjaya dalam motorsport? Of course, F1 is a puncak pinnacle of motorsport. Semua orang nak pergi ke Formula 1. Kalau kita tengok ni, banyak beribu driver nak pergi Formula 1, tetapi cuma ada 22 kerusi je. Termasuk dan sekarang makin berkurang. Jadi kita tak tahu. Sekarang kita dah tengok dah, tak tahu macam Formula 1 ni konsisten ke, stable ke tak. Jadi tanda soal. Sebab tu saya rasa A1 ni pun adalah tempat yang terbaik. Bukan sekadar Formula 1, A1 pun macam Formula 1. So kalau kita tengok macam driver-driver yang
yang spend, dapat sponsorship, yang family sacrifice a lot. Dia orang ada arah tuju. Before macam kita tengok nation tak ada Formula 1 driver, mungkin tak ada hope, tak ada harapan. Tapi kalau kita tengok A1 sekarang, kita ada A1 Team Malaysia. Yeah. So at least the parents, the support yang dia orang keluarkan duit untuk anak-anak mereka tu, dia orang ada halah tuju. Okey. Nak pergi. Okay. Nampaklah hasil. Nampak hasil lah. Kalau tak sampai Formula 1 tu boleh ke A1. Tapi banyak lagi single seater. Tidakkah itu akan memberi notion A1 is second best to F1? Saya rasa A1 to F1 is totally different concept. Okay. F1 is a manufacturer punya concept. Manufacturer against a manufacturer. Kalau A1 ni nation against nations. So the spiritual tu, the spirit tu is more because people macam kalau orang yang tengok bola, kalau tengok apa ni katalah Italy lawan apa ni England ke apa kan. Kalau kita tengok orang yang sokong bola tu pun boleh involve in motor racing not because he love motor racing, because it's a country. So it's slightly different concept. That's why I think kalau kita tanya orang tu, ramai orang cakap A1 lagi shock tengok daripada Formula 1. Of course lah Formula 1 you got your favourite driver, you ada Lewis Hamilton, you ada Kimi Raikkonen, tapi the A1 is more like a nation proud lah. Aspirasi Fairuz dalam masa terdekat ni? Hopefully our performance can continue to develop. Of course lah, sekarang kita ke tangga ke-7. Jadi kalau kita tengok point dalam championship tu tak jauh, dekat je. Yang penting kita kena score point yang banyak. So the next round ni kita kena score at least top 5 both of the races to push our team championship in the top 5. Because kalau kita tengok 7 dengan 5 tu tak jauh, dekat je. Beza tak banyak. Tapi sebab tu lah orang cakap every single point is very important. Kalau kita tengok macam Formula 1, Massa dengan Hamilton 1 point. Tahun lepas pun sama. So everything is getting more competitive. Okay. Jadi semua tu down to Fairuz lah. Okay, Fairuz, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Anda bersama saya Syed Farid Omar dalam rancangan Tamu Awal ni, dan kita jumpa lagi.